dimuliakan barisan jawatan kuasa, tuan-tuan imam, para jemaah surah An-Nur, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah SWT yang memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, disusuli dengan wirid serta solat sunat ba'diyah. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir Nurul Ihsan yang mana kita telah sambung daripada beberapa ayat daripada surah Al-Fatihah, yang mana kita telah sebut sebelum ini tafsir ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam mazhab kita, khususnya mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini daripada 7 ayat Al-Fatihah. Berbanding mazhab lain tidak melihat Bismillahirrahmanirrahim ini sebahagian daripada satu ayat daripada Al-Fatihah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sunat, menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun bagi mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya kita ni wajib menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah kita. Dan kita telah bahaskan apakah nama lain bagi nama Al-Fatihah ni. Kita telah sebut, antaranya apa tuan-tuan? Kita telah sebut apa nama lain bagi surah Al-Fatihah, antaranya Fatihatul Kitab, kan? Itu biasalah tu, kan? Kemudian Ummul Kitab, kan? Induk kepada Al-Kitab. Kemudian nama lain ada macam-macam lagi, Sab'ul Mathani, Asy-Syafi, Al-Wiqayah, Al-Kafiyah, macam-macam lagi. Bahkan antaranya Imam Suyuti, kalau tak silap saya, mengatakan dia telah kumpulkan hampir lebih daripada 100 nama surah Al-Fatihah itu sendiri. Menunjukkan apa? Bila kita sebut kasratul ismi, bila banyak nama, menunjuk tadullu ala apa? Menunjukkan tentang perkara itu azim. Benda tu besar. Benda tu mulia. Jadi surah Al-Fatihah ni sangat mulia. Kita pernah cerita sebelum ni, dalam kuliah yang lalu, bagaimana dengan asbab Al-Fatihah sahaja, seorang lelaki ataupun bangsa Arab Badawi, yang mana telah disengat dengan sengat binatang berbisa, tetapi sahabat Nabi ini didoa dengan doa sambil diludahkan pada tempat bisa tadi dengan bacaan Al-Fatihah. Walhal Nabi tak pernah ajar pun. Bahkan sahabat rasa risau, kenapa kau buat macam ni? Benda-benda ni, perkara ni tak pernah Nabi ajar. Nabi tak pernah ajar pun. Maka bila peristiwa tu berlaku dan sampai kabar berita tersebut kepada Nabi, yang mana setelah mana sembuh penyakit orang Arab tadi, mereka hadiahkan beberapa ekor unta, ada kata kambing dan sebagainya, yang mana Nabi kamu kata, berilah aku sedikit bahagian tu. Maksudnya apa? Itu tanda Nabi setuju perbuatan sahabat tadi. Kenapa kita sebut benda ni? Sebab ada beberapa orang yang antaranya orang tersilap faham, asal benda tu Nabi tak buat je, benda tu dikira sebagai bid'ah. Benda tu tak buat je, benda tu bid'ah. Kita kena faham asas bid'ah itu. Perkara itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, bid'ah ni terbahagi kepada dua, antaranya bid'ah mahmudah dengan bid'ah mazmumah. Kita selalu sebut sifat mahmudah, sifat mazmumah, kan? Tapi dalam bid'ah itu sendiri ada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Antara bid'ah mahmudah yang mana hukumnya wajib, apa dia tuan-tuan? Pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi tak ada pengumpulan Al-Quran ni. Tu antaranya. Kumpul Al-Quran. Maka perkara tu wajib. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada pelbagai-pelbagai riwayat, pelbagai-pelbagai tulisan yang menyebabkan manusia bercampur baur nak membacanya. Tambahan lagi, perkembangan Islam waktu itu telah menarik ramai orang Ajam. Ajam ni siapa? Orang-orang bangsa selain Arab. Jadi
memerlukan satu maslahat untuk mengumpulkan Al-Quran yang berlaku pada ketika peristiwa yang mana mula pengumpulan itu berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kan? Bila mana Abu Bakar As-Siddiq panggil Zaid bin Sabit, antara penulis wahyu Nabi SAW, apa kata Zaid bin Sabit? Wahai Abu Bakar, kalau kau nak aku pindahkan Bukit Uhud, lebih mudah daripada aku nak kumpulkan semua Al-Quran. Nak cerita apa? Amanah tu terlalu besar nak kumpulkan Al-Quran. Sebab apa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit ni antara orang yang dekat dengan Nabi, sahabat Nabi yang menulis wahyu Nabi, iaitu menulis Al-Quran, antara orang yang diberi izin oleh Allah, diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran. Okey, jadi kita dah cerita keagungan Al-Fatihah itu sendiri, dan kenapa dinamakan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ni dalam Quran ada sebut kan, sesungguhnya kami turunkan Sab'ul Masani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Apa dia? Iaitu Al-Fatihah. Sebab apa? Kita selalu ulang-ulang setiap rakaat dalam solat, kan? Bahkan dalam mazhab kita tak sah, tak dikira rakaat itu kalau tak membaca Al-Fatihah. Betul tak? Betul, kan? Lainlah kalau orang tu makmum, itu kita cerita kalau dia imam ataupun solat individu. Tapi kalau dia makmum, kan, kalau makmum masbuk, lainlah cerita. Dia tak sempat nak habiskan, tiba-tiba imam dah rukuk, maka waktu itu tak diwajibkan dia untuk sempurnakan Al-Fatihah, malah dia kena ikut turun sama imam. Maka dia dikira mendapat rakaat bersama dengan imam meskipun tak sempat habiskan Al-Fatihah. Maka itu dikirakan sebagai makmum masbuk, kan? Okey, kita telah sebutkan apakah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada beza Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman ini sifat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala kasih kepada semua, kasih kepada semua, tak kira lah kepada manusia kafir ke, kepada manusia beriman ke, kan? Ada yang Allah Ta'ala bagi orang kafir ni kaya, betul tak? Ada Allah Ta'ala bagi orang Islam ni tak kaya, miskin. Jadi itu antaranya sifat Ar-Rahman Allah. Maknanya kata apa? Rahmat Allah Ta'ala ni sesiapa boleh ambil, tetapi rahmat yang khusus, kan? Rahmat yang khusus Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim ini, disebutkan oleh Imam As-Subuli rahimahullah ta'ala. Ar-Rahim ini rahmat yang hanya khusus Allah Ta'ala khususkan kepada orang yang beriman saja, yang mana kita akan tengok rahmat ini bukan sekadar kat dunia saja, tapi Allah Ta'ala akan tunjukkan rahmatnya, bentangkan rahmat, sifat rahmatnya, Ar-Rahim itu ketika kita berada di hari akhirat esok, kan? Dalam hadis sahih mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala ada mempunyai 100 rahmat, 99 tu Allah Ta'ala simpan untuk akhirat, satu tu Allah Ta'ala dah bagi kat dunia dah. Apa yang tuan-tuan makan, apa yang kita minum, apa yang kita dapat, rezeki kita sehat, itu semua terkumpul dalam satu rahmat Allah Ta'ala. Maka baki 99 tu ada kat mana? Baki 99 tu ada dekat akhirat. Kita akan lihat Allah Ta'ala akan beri nikmat syafaat, kan? Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang yang kalau orang tu beriman, sahifah amal dia, bukunya penuh dengan catatan kebaikan, maka dia akan diberikan dengan min ashabil yamin, di belah kanan, kan? Catatan yang belah kanan itu antara nikmat. Malah di dalam syurga tu berjuta-juta lagi nikmat Allah Ta'ala beri. Bayangkan hidup selama-lamanya. Tuan-tuan tak boleh bayangkan, kan? Selama-lamanya macam mana tu, kan? Kita kat dunia sekejap, kan? Kawan-kawan kita muda pun dah meninggal lah, kan? Tapi dekat syurga esok selama-lamanya hidup pula dalam keadaan muda, kan? Kekuatan pula Allah Ta'ala beri berganda-ganda, nikmat pula berganda-ganda, kan? Itulah rahmat yang Allah Ta'ala simpankan lagi 99, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat
siapa yang ada kitab tafsir Nurul Ihsan ini, okay, kalau kita tengok ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari balasan, okay, memiliki hari balasan iaitu hari kiamat, kerana tiada memiliki padanya melainkan Allah semata-mata. Tu baca Jawi tu tuan-tuan. Kalau tak tahu tu dia akan tengok semata-semata apa benda ni kan, tapi semata-mata. Dan ada pun pada dunia, maka pada zahir, ya, ada milik raja-raja, maka pada hakikatnya tiada yang milik dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Mana kata tuan pengarang, ya, siapa tuan pengarang ni tuan-tuan? Kita pernah cerita, iaitu Haji Muhammad Said bin Umar, ya, Haji Muhammad Said bin Umar, Qadi Jitra Kedah, ya, yang mana merupakan atuk kepada siapa tuan-tuan? Mahfuz Omar, ahli politik tu kan. Yang mana, ya, pengarang ini adalah atuk dia, ya, mana kata dia keturunan ulama lah, ya. Nak ceritanya, ya, kata tuan pengarang disebut, ya, menarik yang di sini dia kata apa? Tuhan yang memiliki hari pembalasan, iaitu hari kiamat, ya. Malik, yang memiliki, ya. Kalau Malik dalam bahasa Arab, kalau tak ada alif, Malik maksud dia raja. Kalau mim alif lam kaf, Malik merujuk kepada yang memiliki, ya. Sehingga kan ada satu pepatah kata, ya, wa kullu malikin malik wa laysa malikin malik. Ya, setiap yang mempunyai itu, ya, yang memiliki itu tak semestinya dia raja, ya, tetapi siapa yang raja tu insya-Allah dia memiliki, dia mempunyai, ya, kuasa lah, ya. Sehingga kan disebut kat sini apa tuan-tuan? Yaumiddin. Rupanya dimaksudkan Maliki Yaumiddin itu apa dia tuan-tuan? Tuhan yang memiliki hari pembalasan, Yaumiddin. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Yaumiddin ini merujuk kepada hari kiamat, hari pembalasan, ya, hari akhirat, ya. Nama lain bagi Yaumiddin apa tuan-tuan? Ya, hari, ya, Yaumul Jaza, Yaumul Ba's, hari kebangkitan, macam-macam dalam Quran sebut, ya, Yaumul Hashr, hari perkumpulan. Mana taknya tuan-tuan, ya, manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah hujung zaman berkumpul, tak cukup dengan manusia, dikumpul lagi dengan umat jin. Jin pun ada berkumpul sekali. Sebab tu disebut dalam ayat Quran, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya, sesungguhnya dia boleh melihat kamu semua, ya, wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya. Tapi hari kiamat esok, kalau kita tengok kat dunia, jin-jin syaitan ni dia boleh tengok kita kan, betul tak? Tapi tak semua orang boleh tengok jin dengan syaitan kan, mostlynya tak boleh tengok lah kan. Kalau Allah Ta'ala izinkan tengok, pakat-pakat tak masuk tandas kita tuan-tuan, tu saya ingat tu, ya, almarhum Tuan Guru Nurdin kata, apa hikmahnya manusia tak boleh tengok jin, ya. Kalau manusia tak tengok, kalau dapat tengok, dia tak masuk tandas, ya, dia tak masuk, nak beristinja tak sempat, ya, dia pakai kencing saja kan. Jadi kalau kita lihat di dunia, Allah Ta'ala izinkan makhluk jin ni tengok kita. Tapi hari kiamat esok, nak cerita keadilan Allah lah tuan-tuan, hari kiamat esok manusia yang boleh tengok jin dah tak boleh tengok kita masa tu, ya, jin dah tak boleh tengok kita. Tu nak cerita keadilan Allah SWT kan. Waktu dunia jin boleh tengok, syaitan boleh tengok kita, tapi di masa hari akhirat kita pula boleh tengok dia orang, ya. Semasa di padang mahsyar esok, Allah Ta'ala dah buka dah hijab kita boleh tengok dia, tapi dia orang tak boleh tengok kita. Tu kan. Kemudian dia kata apa, ya, kalau kita merujuk perkataan ad-din ni dalam Quran pun ada sebut, ya, antaranya dalam surah As-Saffat ayat 20, ya, tuan-tuan boleh tengok, ya, yang mana orang kafir kata apa, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Apa orang kafir kata?
alangkah celakanya kami, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin, ya, tibanya hari pembalasan, yaumuddin. Maksudnya orang kafir dia rasa apa tuan-tuan? Dia rasa sangat kecewa, hampa bila tibanya saat hari kiamat, hari pembalasan. Siapa orang kafir ni tak kisahlah nama dia Acong ke, Ravi ke, Raju ke, semua sama. Ya. Orang kafir, orang Kristian ke, nama dia Jack ke, ya, nama dia sesiapalah, Tony ke, ya, apa-apa ke, ya, semua ni, ya, Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran surah As-Saffat, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka akan kata apa? Alangkah celakanya tiba saat ini. Ya, sebab apa? Hadzal yaumul fas allazi kuntum bihi tukazzibun. Kata Allah SWT dalam surah As-Saffat, ini adalah hari keputusan. Ya, macam adik-adik tuan-tuan, adik-adik yang nak SPM, kan, saat benda berdebar sekali tuan-tuan, kan, nak tunggu bulan 6, nak tunggu dapat result SPM, tu paling berdebar sekali. Ya, waktu tu dia tak boleh nafikan lah SPM tu, kan, sebab dia dah jawab dah, kan, dia tahu dia mana jawab, dan dia tak tahu result dia apa, tapi dia tak boleh lari dah. Kalau dia rasa dia tak selamat, memang habis lah, kan, habislah masa depan aku, kan. Kalau dia rasa cemerlang, dia akan relax ke, dia tak sabar nak terima. Ya. Akan tetapi kalau kita tengok yaumuddin ini, Allah Ta'ala gambarkan dia adalah hari keputusan. Hadzal yaumul fasl allazi kuntum bihi tukazibun. Ini adalah hari keputusan yang mana kau telah dustakan dulu pada waktu hari semasa kau hidup kat dunia dulu. Waktu kau hidup kat dunia dulu, kau dustakan Rasul, kau dustakan Nabi, kau dustakan ayat Allah. Bila turun ayat tentang solat, kau perlekehkan, kan? Bila turunnya ayat tentang sifat orang munafik, sifat orang kafir, kan, engkau kata apa, benda ni remeh je, kenapa perlu sampaikan kepada kami, benda ni kecil je, kan, nak diremeh-remehkan. Ya. Dan Allah Ta'ala sebut, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah Ta'ala pun perintah kepada malaikat, ya, kumpulkanlah orang yang zalim itu dan orang yang berkeadaan seperti mereka serta benda-benda yang mereka sembah. Mana kata apa yang mereka sembah dulu, apa? Kalau dia sembah berhala lah, ya. Kalau dia sembah patung lah, ya. Kalau dia sembah kerusi lah, ya. Ada orang yang sembah kerusi, ada tuan-tuan, ya. Ada cerita, ada sampai cerita kat saya, ya, ada sahabat-sahabat kita yang pada Sabah Sarawak, ya, mereka bukan setakat sembah apa bulan bintang je, kerusi pun orang sembah, tak tahulah kenapa. Ya, nak cerita jahil, ya, umat manusia, kerusi pun dia buat sembah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala cabar mereka, kalau macam tu datangkanlah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu sekali. Kod-kod lah boleh backup mereka, kod-kod lah boleh membela mereka. Ya, min dunillah fahduhum ila suratil jahim. Ya, yang datang lain daripada Allah, serta hadapkanlah mereka jalan membawa ke neraka. Dah tahu dah keputusan mereka masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, ini ayat yang paling takut sekali tuan-tuan. Ya, Sayyidina Umar Abdul Aziz bila dia qiyam, ya, bila dia membangunkan malam, bila dia baca surah As-Saffat, dia berhenti pada ayat ni, waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, suruh mereka tahan, mereka berhenti dulu, kerana mereka akan dibicarakan, mereka akan disoal siasat. Kita tuan-tuan, kalau polis tahan reman kita, ya, tahan untuk siasat kita, walaupun kita ni betul, kita pun takut juga tuan-tuan, kan? Kita akan lakukan satu perkara yang mana perkara tu mungkin pada kita tak betul, kan? Tapi once kita dah berada di perbicaraan, habis kita akan disoal. Kita akan disoal. Ya. Malakum la tanasarun. Ya, sehingga kan kalangan mereka bertanya, kenapalah kita ni tak saling tolong-menolong dulu, ya? Ya, sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu. Bal humul yauma mustaslimun. Bahkan mereka waktu tu keadaan orang kafir apa? Dia serah diri dah. Umpama apa? Dia dah serah tengkuk mereka dah, habis dah. Tak boleh buat apa dah. Walaupun di sana ada sebahagian mereka yang berbohong. Ya, Allah Ta'ala gambarkan
Ada orang kafir sampai kat akhirat pun dia bohong dengan Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-An'am, yang mana Allah Ta'ala kata, wa yauma nahsyuruhum jami'a, ketika hari kiamat kami kumpulkan mereka semua. Thumma naqulu lil ladzina asyraku, dan kami berbicara dengan orang yang syirik kepada Allah. Aina syurakaakum alladzina kuntum tazumun, di manakah tuhan-tuhan yang kamu sembah dulu? Allah Ta'ala tanya balik kepada mereka, kau dulu tak sembah aku kan? Okey, mana tuhan-tuhan yang kau sembah dulu? Kan? Agak-agak apa respon mereka tuan-tuan, orang kafir ni? Qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nampak tak pembohongan mereka? Demi Allah, ya Allah, kau sajalah Tuhan kami tak pernah syirikkan kau. Kemudian Allah Ta'ala kata, unsur kaifa kadzabu ala anfusihim. Wahai Muhammad, perhatikanlah bagaimana mereka ni boleh dusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, seolah-olah apa yang mereka lakukan sebelum ni tak ada apa-apa, tak berlaku. Nak cerita apa ya tuan-tuan? Orang kafir ni kat dunia, bukan setakat kat dunia je bohong, sampai kat akhirat pun dia kuat bohong juga. Orang dia suka berbohong juga. Depan Allah pun boleh berbohong. Nak buktinya apa? Dalam Quran dah cerita dah. Dalam surah Al-An'am. Dalam ayat tadi dia cerita ada sebagai orang kafir ni dia dah serah tengkuk dia, habis dah. Kita ni dah habis dah. Dah tahu dah ending kita kat mana. Na'udzubillah min zalik. Waktu itu wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Sesama geng mereka ni saling cela mencela. Mereka saling cela mencela. Kenapa kau dulu ajak aku macam ni? Kenapa kau dulu ajak aku sembah dia ni? Kan? Kenapa kau dulu ajak aku ikut benda ni yang bukan-bukan ni? Maka waktu itu mereka saling cela mencela. Sebab itu nama lain bagi hari kiamat juga dipanggil sebab Yaumul Jidal. Apa Yaumul Jidal? Hari bertengkar. Kita esok akan tengok ada umat-umat yang bertengkar sesama mereka. Yaumul Jidal. Bukan setakat kat dunia yang kita tengok kan. Ahli politik tu bertengkar orang ni kan, orang ni salahkan orang tu kan. Tapi hari esok tuan-tuan, dekat hari akhirat lagi dahsyat. Yaumul Jidal tu. Allah Ta'ala rakamkan lagi teruk. Saling salah menyalah. Sebab apa? Waktu itu mereka tahu dah hidup mereka sebelah kaki kat neraka dah. Sebelah kaki dah dekat neraka. Na'udzubillah min zalik. Bahkan Allah Ta'ala kata sebut dalam Quran tadi, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang yang sekat kami daripada beriman. Nampak dia salah pengikut. Sudah dia salahkan ketuanya pula. Kami ni ikutkan kami nak beriman dengan Muhammad, tapi kau dulu yang sekat kami. Ada yang macam tu juga. Waktu tu dah tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Itulah orang panggil taklid buta. Kalau ketuanya makan najis, dia pun nak makan najis juga. Ketuanya masuk neraka, dia tak nak pula. Sebab apa? Dia pun dah buat perkara yang sama macam apa yang ketua mereka buat. Qalu bal lam takunu mu'minin. Ketua-ketua mereka lalu menjawab, bahkan kamulah sendiri yang tak mahu menjadi orang beriman. Nampak tak? Hari Yaumul Jidal tu berlaku, hari pertelingkahan tu berlaku sebenar-benar jadi hari akhirat. Maka sebab tu Malik Yaumiddin, kalau kita cerita tuan-tuan, yang memiliki hari kiamat tu hanya Allah SWT. Malik Yaumiddin. Siapakah yang dustakan hari kiamat ni? Orang-orang kafir. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab and the gang, seperti Al-As bin Wa'il, yang kata kepada Nabi, kau ni tak ada keturunan. Al-As bin Wa'il sebab apa? Dia kata asal Nabi ni dapat anak je meninggal, kemudian dia kata apa? Kemudian kata Al-As bin Wa'il, dia ni abtar, terputus keturunan dia. Masya Allah, ni satu penghinaan kepada Nabi tuan-tuan. Satu penghinaan pada Nabi. Akhirnya turun satu surah yang kita mungkin selalu baca tuan-tuan. Apa ayat dia tuan-tuan? Inna a'tayna kal kautsar. Ayat tu sebenarnya turun disebabkan kes Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi Muhammad ni terputus keturunan, zuriat, tak ada zuriat.
tu jahatnya Al-As bin Wa'il. Inna a'tainakal kautsar. Allah Taala kata apa? Wahai Muhammad, kami yang bagi kamu banyak nikmat Al-Kautsar. Pandangan lain Kautsar tu merujuk kepada apa? Telaga Kautsar. Pandangan kedua kata Al-Kautsar tu merujuk kepada apa? Banyak nikmat kami bagi kepada kau. Ya. Antaranya apa? Kami beri kepada engkau syafa'atul uzma, memberi syafaat kepada umat kau. Yang mana kami tak beri kepada nabi-nabi lain, melainkan kepada engkau saja. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahlah kepada Allah SWT, solatlah, ya, wanhar, dan lakulah sembelihan. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang yang hina kau tu, ya, yang memburuk-burukkan kau, itulah dia yang sebenarnya terputus. Bukan sekat terputus apa keturunan, tetapi terputus rahmat daripada Allah. Itu kita takut, tuan-tuan. Bila terputus rahmat ni apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala tak pandang kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak pandang kita. Ya, Allah Ta'ala tak terima apa-apa, tak pandang kita. Jadi Al-Abtar ini merujuk bukan kepada Nabi, tapi hakikat sebenar kepada pencela Nabi yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Dan bahkan Nabi sendiri ramai zuriat dia, kan? Apa dalilnya? Kullu sababin wa nisbatin munqata illa sababi wa nisbati. Setiap keturunan akan terputus melainkan keturunan aku, kan? Melalui jalur anak Nabi, kan? Siapa? Fatimah, kan? Fatimah, Hasan, Husain, bawah tu pun ada lagi, ya, zuriat-zuriat Nabi Allah yang Allah Ta'ala panjangkan. Dan buktinya apa, tuan-tuan? Sehingga kan Nabi SAW sebut sesungguhnya di akhir zaman akan datang, ya, seorang yang berketurunan seperti keturunan aku, dan namanya ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku. Siapa dia, tuan-tuan? Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Itu buktinya bahawa ni keturunan Nabi ni akan ada, ya? Itu dia. Kemudian disebutkan tadi, ya, satu perkara yang menarik, iaitu kata tuan pengarang, adapun pada dunia, maka pada zahir ada memiliki raja-raja, maka pada hakikatnya tiada yang memiliki dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Kalau kita tengok, barangkali yang mentadbir, yang menguruskan, ya, yang memiliki wilayah-wilayah ni kebanyakannya raja, kan, disebut oleh tuan pengarang. Akan tetapi hakikatnya, ya, pada realitinya Allah Ta'ala lah yang, ya, yang menguruskan kita, yang mentadbir kita. Ya, Allah Ta'ala bila-bila masa saja boleh cabut nyawa kita. Bila-bila masa, walikulli ummatin ajal. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tamatkan tempoh seseorang tu. Ya. Maka kita tak bolehlah mendabik dada. Ya, sebab tu bila baca Maliki Yaumiddin ni, ya, dia bila baca Al-Fatihah tu, Maliki Yaumiddin tu sangat kuat, tuan-tuan. Ayat yang sangat kita merasa kita ni sebenarnya sebenar-benar hamba lah, tuan-tuan. Ya. Ya, kita ni bukan siapa-siapa. Walaupun pada zahir ni mungkin kita ni bos, pada zahir mungkin kita ketua keluarga, pada zahir mungkin kita ketua, mungkin macam-macam lagi lah, kan? Tak kisahlah ketua kelas ke, ketua darjah ke, kan, ketua pengawas ke, tapi hakikatnya sebenarnya kita hamba, ya, Maliki Yaumiddin. Ya, setiap kali kita sujud, kita telah merendahkan kepala kita daripada kemaluan kita. Sujud itu hanya kepada Allah SWT saja, ya, daripada hanya kepada Allah SWT. Kita daripada Allah dan kepadanya lah kita kembali. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa maksud dia, tuan-tuan? Iyyaka na'bud, ya, iaitu kepada engkau kami sembah, dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Okey. Selalunya kalau kita sebut ayat bahasa Arab, na'buduka, kan, kami menyembah engkau, kan, kami menyembah engkau. Tetapi ayat ni lain, iyyaka na'bud, kepada engkau kami sembah, kan. Ini maqam tinggi sikit, kan. Biasa level 1, tahap 1 kita akan sebut kami menyembah engkau. Ayat yang biasa, statement biasa, kami menyembah engkau. Ni kita nak cerita uslub bahasa, tuan-tuan, dalam Quran.
Yang kedua, la na'bud illa iyyak, ya, tak kami sembah melainkan kepada engkau. Itu statement yang kedua, level kedua. Tapi yang paling tinggi, iyyaka na'bud. Tu dia. Ni bahasa Arab ni dia ada cara dia, tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala ni nak cerita i'jaz lughawi kan, mukjizat dari sudut bahasa kan, bukan sekadar mukjizat sains kan, tapi dia ada mukjizat dari sudut lughawi ni lughah, daripada bahasa, menunjukkan iyyaka na'bud itu lagilah tinggi makam dia berbanding statement biasa tadi, na'buduka, kami sembah kepada Allah. Tu ayat biasa je, tapi Allah Ta'ala sengaja guna lafaz iyyaka na'bud kan. Kenapa? Sebab ni special, tuan-tuan. Ayat ni special, menunjukkan apa? Sebenarnya tempat yang sebenar-benar kita bergantung harap hanyalah Allah SWT. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain melainkan hanya kepada Allah SWT. Sebab tu satu kisah Qadi Shuraih. Qadi Shuraih seorang tabi'in yang sahabat-sahabat selalu puji. Dia dapat gelaran Qadi Shuraih ini daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada satu kisah, yang mana Qadi Shuraih ini dia orang yang sangat tegas dengan hukum, sehingga kan sahabat-sahabat kata apa, alangkah ruginya Shuraih ini sebab tak bertemu dengan Rasulullah. Sebab apa? Sifat-sifat yang ada pada Qadi Shuraih ini dah macam sahabat dah, sedangkan dia tabi'in. Kita tahu kan, bersama dengan Rasulullah ni digelar sahabat, tapi zaman yang tak sempat dengan Rasulullah ni dipanggil golongan tabi'in. Selepas itu baru tabi'in. Generasi selepas tu. Nak ceritanya, seorang bernama Qadi Shuraih ni, Sayyidina Umar pun puji dia. Satu hari ada seorang ni, hamba Allah ni, dia mengadu kepada Qadi Shuraih. Dia mengadu, aku susah lah apa semua. Kemudian Qadi Shuraih kata apa? Wahai sahabat aku, kalau kau luahkan kesusahan kau ni kepada kawan kau hanya mampu bersedih saja. Dan kalau kau luahkan kesedihan kau, pengaduan kau ni kepada musuh kau, kalau musuh kau dengar, dia akan rasa seronok dan bergembira. Maka wahai sahabat aku, kata Qadi Shuraih, engkau kena letakkan pengaduanmu hanya kepada Allah SWT. Untuk makluman kau wahai sahabatku, mata kananku ni telah buta sejak 15 tahun dulu. 15 tahun dah buta sebelah kanan aku, mata sebelah kanan aku, dan aku tak pernah beritahu siapa pun melainkan kau pada hari ini. Maka engkau letaklah pengaduanmu kepada Allah SWT saja. Tu orang yang, orang kata istilah apa, tuan-tuan, tauhid dia kuat, tuan-tuan. Akidah perjuangan dia tu, Masya Allah. Dia punya motivasi dia tinggi hanya kepada Allah SWT. Sampai macam tu sekali Qadi Shuraih punya kesusahan, mata dia sakit, dia tak pernah mengadu pada orang selama 15 tahun, melainkan pada orang tadi. Dia nak cerita contoh, jadi contoh. Kemudian satu hari, satu peristiwa, sebab dia ni pernah menjadi qadi di Madinah sebelum tu. Sebelum dia terkenal, dia jadi hakim kat Madinah. Ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan, nak jadi cerita Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia nak beli kuda daripada seorang yang jual bisnes kuda. Maka dia pun try lah, dia tunggang kuda tu, Masya Allah, tegap kuda tu. Dia pun beli. Maka dia pakatlah dengan tukang jual tu, harga sekian, maka dia beli. Esoknya bila dia tunggang, tiba-tiba kuda tu jadi lembik pula. Kuda tu tak gagah, malah tak sihat. Maka dia kata nak pulangkan balik. Kata Sayyidina Umar, aku nak pulangkan balik kepada tukang jual ni sebab dia tak jujur dengan aku. Maka kata si tukang jual ni, mana boleh, sebab apa? Masa kau beli ni, kau dah terima dah, kau dah cuba dah tunggang, okey saja. Maka kata tukang jual ni tak puas hati, dia kata, kalau macam tu kita masuk ke mahkamah. Sedangkan waktu tu Sayyidina Umar khalifah waktu tu, kan, khalifah. Kalau macam tu masuklah mahkamah. Maka masuklah mahkamah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka setuju untuk Qadi Shuraih ni jadi hakim mereka. Sama sekarang ni kita tak boleh tentukan siapa hakim kita, tuan-tuan. Tapi kalau hukum Islam, ikut hukum Islam, kalau kita belajar bab jinai at-syari' jinai al-islami,
Ya, pihak defendant dengan pihak plaintiff kena setuju. Hakim siapa? Sebab diorang dua je yang boleh decide siapa hakim, supaya tak ada bias. Maka mereka dua setuju, okey, kita lantik qadi syarah untuk bicara hal kita ni. Ya, masa sekarang ni lain lah, tak boleh tuan-tuan. Ya, beza hukum wad'i dengan hukum syar'i beza. Kita bagi lalu azan sebelum saya sambung. Maka bila mana sampai kepada perbicaraan mahkamah tersebut, ya, maka sang qadi tadi minta satu-satu pernyataan, menceritakan bahawasanya tadi aku ada beli semalam, ya, kuda sekian-sekian, kemudian esoknya bila tunggang, ya, dalam keadaan, ya, tak sihat, sakit, ya. Kemudian bila mana buat putusan, kata qadi syarah, hanya ada dua perkara saja, ya. Yang pertama iaitu khalifah, ya, perlu terima saja, ya, sebab dia telah setuju untuk membeli ketika dia sihat. Yang kedua, kalau dia nak kembalikan kepada tukang jual tadi, maka dia perlu, kuda tu perlu dalam keadaan sihat, bukan dalam keadaan sakit. Masya Allah, adil. Maknanya kata walaupun dia depan dengan khalifah, akhirnya dalam peristiwa ni apa? Khalifah Umar kalah dalam pembicaraan, sedangkan waktu tu dia khalifah. Itu nak cerita apa tuan-tuan? Sistem mahkamah yang adil lah. Ya, walaupun yang hakimi tu bukan sahabat, tetapi yang bernama qadi syarah. Menyebabkan kata Khalifah Umar kata apa? Maka atas sebab keadilan kau ni, aku akan naikkan, ya, kau punya pangkat, pergi ke Kufah jadi ketua qadi kat sana. Masya Allah. Ya, agak-agak kalau kan kita macam mana? Kalau tiba-tiba kan orang-orang besar ni tak menyebelahi mereka putusan. Silap habis lah ketua hakim. Tapi nak cerita itu, ya, peristiwa yang berlaku menyebabkan, ya, apa yang berlaku menjadi satu keizahan kemuliaan yang berlaku dalam peristiwa qadi syarah. Dan menariknya, bila mana berada di Kufah, zaman tu adalah Khalifah Sayyidina Ali. Sebab qadi syarah ni umur dia panjang sampai Khalifah Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Bila sampai ke Khalifah Sayyidina Ali, apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidina Ali pergi kat satu kedai dan dia kata, ni baju besi yang aku miliki ni, tapi macam mana boleh ada dekat kedai Mamat ni, kedai orang kafir ni, okay? Orang kafir zimmi lah masa tu. Kafir zimmi ni adalah kafir yang sudi berada dalam payung pemerintahan Islam. Dia bukan kafir harbi yang menentang Islam, tak, kafir zimmi. Maka kafir zimmi tadi kata, aku sendiri yang dapatkan dan aku jual. Maka mereka pakat, kalau macam tu kita masuk mahkamah. Masuklah mahkamah, ya. Bila masuk mahkamah, maka Sayyidina Ali kata apa? Baju besi yang aku dapat ni, yang aku tengok kat kedai ni, sebenarnya adalah milik aku. Disebutlah ciri-cirinya dan sebagainya. Maka kata qadi syarah, kalau macam tu sila datangkan dua saksi. Qadi syarah kata kat Sayyidina Ali, datangkan dua orang saksi untuk memberi justifikasi bahawasanya itu adalah baju kau, baju milik Khalifah Sayyidina Ali. Maka apa yang berlaku selepas tu? Sayyidina Ali pun panggil seorang saksi, iaitu hamba dia, yang mana disebutkan hamba ni pernah mandikan jenazah Rasulullah SAW. Orang yang kedua siapa? Anak dia, Sayyidina Hasan. Kata qadi syarah, wahai khalifah, aku boleh terima saksi pertama, saksi kedua tak boleh, sebab anak ni boleh bias cenderung kepada bapa. Dalam hukum Islam tak boleh anak jadi saksi. Oh, jam. Kemudian kata Sayyidina Ali apa? Tapi kan anak aku Hasan, Nabi pernah sebut dia adalah pemuda yang dijanjikan syurga, kan? Fahuwa sayyidah syabab ahli jannah, ketua pemuda di syurga. Dalam hadis ada sebut, hadis sahih, kan? Apakah kau tak percaya lagi dengan kesaksian Hasan? Kata qadi syarah, wahai khalifah, aku tahu hadis tu. Oi, hebat qadi syarah ni tuan. Aku tahu hadis tu. Tapi sekarang ni kita sekarang bicara tentang dawabit saksi tu, kelayakan saksi tu. Saksi tu sendiri adalah anak kau, tak boleh. Jadi akhir sekali apa tuan-tuan yang berlaku? Khalifah Sayyidina Ali tu kalah dalam perbicaraan ni, menyebabkan apa tadi? Kafir zimmi tadi dia pulangkan baju tadi tu, beri kepada Sayyidina Ali.
sambil kata, wahai khalifah, sebenarnya baju ni membetul milik kau. Ya, maka di atas sebab adilnya sistem Islam, maka hari ni aku mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Sedangkan Qadi Shuraih itu bukan sahabat, tuan-tuan. Ya, tapi cerita dia masyhur. Dia dirakamkan dalam kitab tarikh, antaranya Sir A'lamin Nubala oleh Imam Zahabi rahimahullah taala. Jadi nak ceritanya apa, tuan-tuan? Ya, nak cerita ya, Allah Taala ni sifat dia raja yang memiliki dunia dengan akhirat. Dan Allah Taala cipta kita, dan Allah Taala tahu apa yang adil untuk kita. Maka Allah Taala datanglah sistemnya. Allah Taala datanglah hukumnya. Kan? Tinggal lagi kita nak tazallul, iaitu kita rendahkan diri menghadap Allah SWT. Ya, berdasarkan ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iaitu kepada engkau lah kami sembah dan kepada engkau lah minta pertolongan. Kan? Dan itulah syarat dia. Kita perlu tahqiqkan, ya, capaikan natijah diri kita sebagai seorang hamba sebelum kita nak minta kepada Allah SWT. Kan? Macam mana kita nak minta kepada Allah sedangkan kita sendiri tak solat, tuan-tuan? Kan? Macam mana kita nak minta Allah sedangkan rezeki kita punca dia haram? Tak boleh. Kan? Sebab tu ada hadis, kan, yang kata yang ada seorang ni dia angkat tangan, kemudian tak dimakbulkan. Kan? Maka kata Nabi, macam mana nak makbulkan sedangkan mat'amuhu haram, sumber makan dia haram, wa mashrabuhu haram, sumber minuman dia haram, wa malbisuhu haram, dia ambil pakaian pun pakaian daripada sumber haram. Kan? Fa anna yustajabu zalik, macam mana nak diperkenankan? Kan? Dia tak ikut ibadat kepada Allah SWT tu dulu. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan, sedikit ya, kisah yang kita boleh ambil contoh bahawasanya ya, Al-Fatihah ni sebenarnya membimbing kita, tuan. Ya, Al-Fatihah ni penuh makna yang sangat luas. Walaupun 7 ayat dia, tapi tuan-tuan, sehingga seorang ulama tafsir bernama Syekh Sa'id Hawa hafizahullah taala kata apa? Berdasarkan 7 ayat ni saja, 7 ayat Al-Fatihah ni sebenarnya merangkumi seluruh surah-surah 114 surah. 114 surah yang ada dalam Quran itu merangkumi maknanya yang ada pada 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Maka sebab tu nama tafsir dia tafsir Al-Asas, merujuk kepada ya, asas tu merujuk kepada iaitu Al-Fatihah. Ya. Jadi saya rasa itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Ya, yang baik itu datang dari Allah SWT. Ya, yang salah ataupun kesilapan terkasar bahasa, saya mohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Ya, wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.